kadang-kadang lebih baik jangan kita tiru. Kita tengok benda tu. Sekiranya peniruan itu disebut secara lafaz laknat, maka ia haram. Seperti Nabi melarang kita menyerupai lelaki dan perempuan, maka itu namanya haram. Dan Nabi juga melarang kita menyerupai agama lain. Dia suruh i'tiqad. Sabda Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidahu. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani bila mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini penyerupaan dengan Yahudi. Allah bila sebut kata laknat, mana penyerupaan itu haram. Haram kita jadikan kubur masjid. Apa maksud menjadikan kubur sebagai masjid? Ini orang tak perlu faham. Setengahnya mengambil hadis ini secara umum. Maknanya ialah kubur tidak boleh dibina, masjid tidak boleh dibina atas kubur. Sama lagi memahami, maknanya dalam masjid tak boleh ada kubur. Sebab kalau saudara pergi ke Mesir, masjid, dalam masjid tu ada kubur. Termasuk Masjid Nabawi Syarif, dalam masjid tu kan ada kubur. Kubur Nabi SAW, kubur Nabi, kubur Bakar As-Siddiq, kubur Umar Al-Khattab. Dan setengah orang mencadangkan kubur ni dirobohkan satu ketika dahulu kerana fahaman silap terhadap hadis ini. Guru kami Fadilatul Syekh Dr. Ali Jumaah menguraikan hadis ini. Yang dimaksudkan ialah menjadikan kubur sebagai kiblat, menjadikan kubur sebagai sembahan. Ada pun membina masjid atas kubur tak apa. Ia berlaku pada Masjid Nabawi Syarif. Masjid Nabi, saudara-saudara semua, dia satu tapak namanya mirbat. Mirbat ni tempat jemur kurma, tempat jemur anggur, dan ada kubur-kubur lama. Maka Nabi SAW mengarahkan dipotong, dipangkas kebun-kebun lama dan dikorek kubur-kubur lama, kemudian Nabi bina masjid. Sepakat ulama tentang masalah ini, tentang keharusan membina masjid atau kubur dengan syarat kubur itu dibuang. Yang dilarang oleh Nabi tasyabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyembah kubur mereka. Setengah orang kata termasuk makna hadis ini orang yang berdoa dekat kubur. Saudara yang berdoa dekat kubur kita tengok, kalau dia doa dengan makna tawassul, maknanya tawassul ni mengharapkan soleh orang di sini supaya Allah mustajabkan doa, kita tak boleh kata dia syirik sebab dia doa dengan Allah. Cuma berdasarkan kepada tawassul. Yang syiriknya bila diminta dengan ahli kubur. Wahai Pak Mak, kabulkan doa aku. Dah kahwin lama, tak ada anak, atau anak aku kahwin lama, tak ada cucu aku ni, maka itu syirik, jelas. Kerana itu selalu jumhur ulama begitu berhati-hati dalam penafsiran hadis ini. Penyerupaan macam ni saudara laknat. Tapi ada penyerupaan dia tidak bersifat haram, tapi makruh. Seperti apa? Nabi kata, la tashabbahu bil yahud walan nasara. Jangan kamu serupa dengan Yahudi dan Nasara. Nabi tak sebut laknat. Dari sudut mana? Dari sudut memberi salam. Fa inna taslimahum bil yad wal isyara. Kerana salam Yahudi Nasrani dengan tangan dan isyarat. Orang Yahudi Nasrani macam ni je. Macam ni je. Syarat dia tak ada salam-salam. Nampak orang jauh macam ni. Orang Islam dilarang beri salam macam tu. Kita dianjurkan memberi salam dengan kalimah Assalamualaikum. Andai kata orang tu tak dengar saudara, kita nak angkat tangan seperti dalam kereta. Disunatkan, kata Nawawi rahimahullah ketika mana beri komentar hadis ini dan syarah Sahih Muslim, ialah kita kumpulkan dua-dua. Assalamualaikum sambil angkat tangan, walau salam kita tak didengari. Hukum saudara hanya beri isyarat tangan dalam tegur orang, hukum ini tidaklah haram sebab Nabi tak sebut laknat depan. Ini kita nak tahu penyerupaan. Ada penyerupaan saudara Islam benarkan bila dia ada kebaikan. Ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, mereka buat teknologi. Mereka membina teknologi yang hebat-hebat. Lalu kita pun tiru dia. Kita belajar kat universiti dia, kita guna kaedah dia, formula dia. Lalu kita bangunkan sistem teknologi kita menggunakan peniruan kepada cara dia. Ataupun kita pergi ke Amerika, kita tengok sistem pengurusan syarikat dia bagus. Yang bagus ni kalau kita aplikasi kat Malaysia, kita guna semua kaedah tadi. Daripada piagam pelanggannya, daripada cara kita melayannya, cara kita bina ofisnya, maka peniruan seperti ini tidaklah menjadi seorang tu berdosa. Kerana ia tidak berkait dengan akidah.
Bahkan Umar Al-Khattab, saudara, sepakat para ulama sejarawan bahawa Umar bila melihat Diwan Rom maknanya sistem pemerintahan Rom, Umar cukup berkenan kalau Umar jadikan sebagai sistem pemerintahan Islam. Diwan maknanya dengan catatan ada, setiap benda masuk keluar dia dicatat. Baitul Mal zaman Nabi SAW masuk tidak dicatat, keluar tidak disebut. Kerana Nabi ingat benda tu. Tak ada orang catat, okey masuk berapa, keluar. Tak ada accountant cara itu. Accounting macam tu tak ada. Tapi zaman Umar Khattab benda banyak masuk. Umar mula meletakkan Diwan Kharaj, Diwan Baitul Mal, dicatat. Yang masuk, yang keluar, siapa penerima, dicatat. Ia gunakan kaedah yang dilakukan oleh Rom dan Parsi. Umar menggunakannya. Ini juga dianggap sebagai penyerupaan. Tapi penyerupaan seperti ini bukan bersifat akidah, tetapi boleh memajukan umat. Umar Khattab mula menjadikan tentera Islam ada pakaian seragam dengan mengikut cara Parsi dan Rom. Cuma taklah pakai pakaian Parsi, Rom pakai skirt tu. Zaman Nabi SAW tak ada pakaian perang, cuma baju besi, tak topi dah. Zaman Umar Khattab mula diperkenalkan tentera dengan pakaiannya, orang awam dengan pakaian orang awam. Peniruan ini saudara berlaku tidak menjejaskan agama, bukan menguatkan agama. Makna katanya, peniruan yang dilarang oleh Islam ialah peniruan yang ada dalil secara terang supaya kita jangan ikut. Yang kedua, adanya lafaz laknat yang disebut oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, yang akan merendahkan, menjatuhkan akidah umat Islam. Umat Islam meniru dalam pakaian orang kafir, lalu berbangga dengan pakaian ini, saya akan jadi maju. Pakai jubah sebenarnya tak boleh maju. Macam tu maka dia boleh rosak iman. Al-Imam Sana'ani dan kitab Subulus Salam berkata, demikian juga disebut dalam syarah Aun Ma'bud, benda isu yang sama oleh Al-Qami, tentang seorang bila berpakaian dengan pakaian kafir lalu merasa dengan hebat pakaian ni, saya pakai pakaian kafir, saya rasa hebat pakaian ni, maka orang ni boleh jadi kafir. Sebab dia mula rasa hebat sebab pakaian tu. Pakai cara orang Islam ni lembab, lemah, sebagaimana Taha Hussein, arwah Taha Hussein, dia kan satu kitab yang menggegarkan dunia Islam seketika. Dan dia mempengaruhi ramai orang-orang Islam yang jahil. Taha Hussein ni saudara orangnya hebat, buta. Tok Guru saya kutuk, tapi saya kutuk banyak. Dia kagum pada Taha Hussein dari sudut kemampuan, kecerdikan. Walau buta dapat menghafal banyak perkara, tapi dari pemikiran sekular dia tidak disetujui oleh saya kutuk. Antaranya beliau berkata, cara orang Islam nak maju, orang Islam mesti pakai pakaian barat dan makan cara barat, baru maju. Orang Islam tidak boleh makan dengan tangan, makan dengan sudu, baru jadi maju. So, ungkapan ini tentang oleh ulama Azhar. Ini merupakan satu tasyabuh yang ketawa. So, ini berlaku kepada ramai pemimpin-pemimpin Islam yang mula cenderung untuk pakai cara barat dan memusuhi orang pakai cara-cara ni. Ulama-ulama mereka pelekehkan dengan pakai serban dan jubah. Tengok kami barat ni hebat, maju. Mereka menganggap orang pakai kopiah ketinggalan arus zaman, pembangunan sebagainya. Mereka menganggap yang menyimpan janggut, yang cuba ikut sunnah sebagai ortodok, ketinggalan belakang. So semua perkara seperti ini merosakkan akidah. Sekiranya seorang nak pakai pakaian yang dipakai oleh barat tanpa ada perasaan tersebut, okey. Kalau seorang nak pakai coat, nak pakai tie. So kalau kita tengok dalam kitab-kitab Melayu lama, misalnya kitab Kerukunan 6, pernah disebut tentang siapa yang semayang pakai tie, maka batal semayang. Pernah disebut. Dan pernah diutarakan, siapa yang pakai kok, maka dia kafir. So isu tu tahun 50-an, 60-an begitu, ketika gegak gempita luar biasa. Siapa yang belajar bahasa Inggeris kafir. Saudara, kalau saudara tak tahu latar belakang sejarah, saudara kata apa orang dulu hipokrit. Jangan saudara kena hidup zaman dia untuk saudara tahu. Sebab fatwa ni, bila kita nak kaji kenapa jadi halal haram, kita bukan sekadar melihat fatwa itu dari seluruh dalil. Kita juga melihat latar belakang masyarakat. Sehingga para ulama ketika itu, seperti Tok Kenali, memberi fatwa yang begitu keras tentang siapa yang bersekolah di sekolah orang Inggeris. Ketika itu, siapa sekolah sekolah Inggeris boleh kafir. So kita tengok, kita cek. Rupa-rupanya ketika mereka pakai tie, mereka melihat mereka sebagai orang barat. Lalu mereka pelekehkan pakaian sunnah Nabi SAW. Memang benar cara macam tu menyebabkan mereka kufur. Tapi hari ini orang pakai tie, pakai kuk, tak ada isu tu. Cuma ini pakai pejabat, ini nampak kemas sikit. Mereka tak pelekeh orang pakai topiah ke, itu tu pulang berdawak lah.
Bukan ada orang pakai kok, kemudian pakai baju Melayu dalam, pakai kok, pakai jubah. Almarhum Tuan Guru Haji Zainal Abidin pada era 70-an, ada perkara yang paling suka, dia suka pakai kok warna biru bersama jubah. Itu yang selalu dipakai sampai beliau wafat, meninggal dunia. Salah seorang ulama Nusantara yang terkenal, anak murid pada Tuan Guru Haji Syafiq Rosoh. Kalau saudara baca dalam buku ulama-ulama Nusantara yang terkenal, dia suka pakai kod. Sebab saya cerita tahun 50-an, tahun 40-an, dan sebelum itu, pasca kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, zaman Tok Kenali duduk berlawan dengan Inggeris. Sebelum merdeka, kerana mereka orang kafir, saudara, melihat pakaian mereka pakai sebagai pakaian yang menaikkan kau orang kafir, menghina orang Islam. Mereka menghina tok-tok guru yang pakai serban, pakai jubah. Kan itu timbul fatwa tersebut. Tapi sekarang isunya tak ada. Penyerupaan tidak lagi kita sebut penyerupaan yang bersifat agama. Jadi saya dah sebut kaedah penyerupaan yang dilarang berdasarkan apa yang saya dah kaji, ialah penyerupaan yang Nabi sebut larangannya secara laknat, itu memang haram. Penyerupaan yang Nabi SAW sebut yang boleh merendahkan Islam, menjatuhkan umat Islam, maka ini juga dilarang. Sebab itu Umar Khattab, hadis yang disebut oleh Bukhari, bila Umar Khattab hantar satu surat kepada para pemimpin di Azerbaijan. Zaman Umar Khattab, Azerbaijan dah jatuh ke tangan orang Islam. Azerbaijan antara negara yang hebat sebenarnya. Ada hasil bumi yang banyak, teknologi yang tinggi. Seperti mana masuk dalam kesatuan Soviet Union, USSR. Ini Azerbaijan negara Islam yang dahulu pada zaman Umar Khattab dah jatuh tangan orang Islam. Umar Khattab hantar surat dengan berkata, Iyyakum wa zayya ahli musyrik. Hati-hati kamu daripada memakai pakaian orang-orang musyrik, orang kafir. Kerana Umar mendapat laporan, sebahagian daripada tentera Islam boleh tengok pakaian orang Azerbaijan cantik dan meninggalkan pakaian Islam, pakaian yang makruf untuk orang Islam, maka ditinggalkan. Maka Umar beri amaran, hati-hati kamu dengan pakaian orang kafir. Saudara, ulama-ulama melihat seperti Al-Hafiz Ibn Hajar tidaklah merujuk kepada perkara yang haram mutlak, tapi sikap orang tu bila dipakai pakaian orang kafir, dia rasa apa? Kalau dia tak rasa apa-apa, okey. Orang Islam bila pakai pakaian padri, dia rasa, wah, aku macam padri lah. Dah, betul. Dia pakai pakaian penyerupaan agama lain. Lalu dia merasakan dirinya seperti sebagai ahli agama tersebut, maka ia murtad. Waliyahzubillah. Itu kalau saya lihat, bila Mufti Perak keluarkan fatwa, bila satu syarikat Hollywood buat filem kat Perak, 400 orang Melayu terlibat untuk menjadi Tok Sami, pakai baju kuning. Maka keluar fatwa tentang orang-orang ni mesti mengucap balik dan mengucap penyerupaan. Kan orang tu bila pakai, dia rasa macam dia agama tu, berlakon macam tu. Ketika mana seorang pelakon, saya masih ingat nama dia, tapi saya tak nak sebut lah, melainkan saudara tanya kat luar. Bila dia berlakon, dia bercium dengan orang kafir. Orang tanya, dia kata, ketika mana saya cium, saya tak rasa saya orang Islam masa tu. Maksudnya saya berlakon watak kafir. Saudara, para mufti beri amaran pada artis ini, kamu murtad. Melihat, mengikut cara orang kafir bercium. Dalam filem bercium macam orang kafir. Zaman-zaman kita dulu, saudara, cerita lama-lama, mana ada filem Melayu cium? Tak ada. Paling kurang peluk jauh-jauh. Tak ada cium-cium, mana ada. Sekarang yang nampak. Dulu-dulu kalau tengok pelakon cerita 60-an ke, mana ada cium? Tapi bila kita mula ikut budaya barat, artinya itu berlaku tasyabuh, penyerupaan yang boleh merosakkan akidah. Kerana orang tu rasa macam dia seorang bukan Islam ketika itu masa berlaku, seorang yang berbangga dengan cara barat, maka semua ini akan merosakkan akidah. Itu tasyabuh cukup parah, penyerupaan. Walaupun hadis sebut lelaki, perempuan, lelaki, dan semua aspek penyerupaan ada dilarang, melainkan saya katakan penyerupaan yang tidak bersangkut dengan akidah. Sebab itu saudara, bila Perak keluarkan haram pocong-pocong, kerana mereka melihat penyerupaan, pertama, ia pernah dilakukan oleh penganut Kristian di beberapa buah negara seperti Afrika dan juga di Filipina. Jadi satu cara yang popular pocong-pocong, sehingga mari fatwa kebangsaan bersidang untuk review, tengok balik fatwa negeri Perak. Fatwa itu berlanjutkan kisah pegawai-pegawai maybank yang nak buat tarian tersebut bertanyakan pada mufti. Mufti keluarkan fatwa berdasarkan kajian dan majlis mesyuarat fatwa bahawa ia merupakan warisan Kristian.
yang mereka lakukan sebelum mengadakan sembahyang Kristian. Gerakan mereka ialah gerakan salib. Ya, saya bila dengar saya pun kena tengoklah pocok-pocok. Cari dalam YouTube pocok-pocok. Tengok dia menari gerakan tu. Di Filipina saya tengok, di Afrika saya tengok, termasuk BTN pun saya tengok. Sebab bila kita nak beri fatwa, saudara, orang akan tanya kita, pasti orang tanya. Tak mungkin saya tak kena apa pocok-pocok. Saya ingat sejenis makanan tu. Kalau saya kata boleh ataupun tak boleh, saya kena tahu dengan detail. Kerana dalam fatwa kita kena halusi benda tu. Hatta bila di Malaysia ada ni kambing baru kat Malaysia, kambing bor, yang kita tak pernah kenal kambing tu, kita akan kaji esok fatwa bila dia nak kena zakat ni, 6 bulan ke setahun. Kambing kampung kita saudara-saudara semua 6 bulan macam budak kecil. Tunggu 2 tahun baru boleh akikah atau korban. Kambing bor ni macam kibah, 6 bulan dah besar bapak dah. Besar. Jadi adakah dia boleh dikorbankan, diakikahkan, atau dikeluarkan zakat ni? Sebab zakat mesti kambing tu cukup umurnya. Tapi kita kaji kambing ni, lihat kambing ni, dia mengawang bila berapa hari baru dia mengawang. Sebab mengawang tanda dia jantan, dia cukup sifat. Mengawang tanda dia cukup tahu. Jadi kalau kambing tu tengok tina wadah, tu tak cukup umur lagi. Bila dia cukup umur, dia cukup panjat betina tu, kita tahu dia dah umur setahun. So ini kajian-kajian penting bagi para alim ulama. Jadi saya perlu tengok pocok-pocok, cari mana pocok-pocok. Semua negara saya tengok pocok-pocok. Untuk menghalusi sebelum ahli fatwa keluarkan fatwa. Tengok gerakan. Akhirnya ahli fatwa keluarkan secara ringkasnya begini, bahawa ia bukan penyerupaan yang jelas dengan agama Kristian dan bukan niat penyerupaan agama Kristian. Maka ia dibenarkan dengan syarat. Syarat tidak ada percampuran lelaki perempuan. Tidak ada i'tiqad bahawa ini bentuk tarian orang kafir. Tak ada i'tiqad tu. Saja suka-suka. Dan saya melihat fatwa Perak, fatwa Menteri Kebangsaan itu sama. Walaupun satu kata haram, satu kata boleh. Sebab kata yang boleh dengan syarat. Yang kata tak boleh untuk menutup terus pintu ataupun untuk menjaga masalah umat Islam. Yang kata boleh pula, ya, syarat jangan campur lagi perempuan. Saya tanya pocok-pocok mana tak campur lagi perempuan? Kita tengok mana dia campur lagi perempuan. Dan adakah orang ni tahu tentang sejarah pocok-pocok itu sendiri yang perlu diterangkan? Dengan kata lain, saudara, penyerupaan itu berlaku. Yang kata haram, yang kata tak haram dengan syarat, semuanya untuk menghilangkan masalah penyerupaan. Dan orang Islam dilarang sama sekali menyerupai orang kafir dari sudut akidah, itu atas sekali. Kemudian dari sudut hayat, pakaian, pergerakan, dan dari sudut a'mal was-suluk, perangai dan perbuatan. Ini 3 benda. Perangai dan perbuatan kita jangan ikut cara orang kafir. Dan penyerupaan ini saya katakan ada yang paling besar dosa, dia akan jadi haram dan bahkan syirik. Seperti masalah agama, penyerupaan agama. Termasuk ketika kongsi raya, ini penyerupaan agama. Termasuk cara perempuan kita berhias. Allah Ta'ala berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan itu bertabarruj dengan tabarrujah jahiliyatil ula, jahiliyah yang dulu. Para ulama menafsirkan apa maksud tabarruj, penyerupaan dengan jahiliyah. Lalu kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, antara tabarruj jahiliyah ialah bila kata Ibn Abbas, antara tabarruj jahiliyah mereka memerahkan bibir, memerahkan pipi. Itu tabarruj jahiliyah. Kata Nawawi rahimahullah pula, apabila ia merahkan pipi dan juga merahkan, hiaskan mukanya untuk ditunjukkan pada orang lain. Pada suami tak apa, untuk ditunjukkan pada orang lain. Maka ini tabarruj jahiliyah. Dan setengah makna tabarruj jahiliyah disebut oleh Ibnu Katsir, mereka memakai pakaian untuk menarik perhatian lelaki dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Maksud pakaian tidak menutup aurat, dia ketat ke, dia membayangkan fizikal badannya, ataupun dia nipis. Ini tabarruj jahiliyah pula. Yang hari ini berlaku dalam masyarakat itu. Pakai baju adalah ketat, nipis pula. Ketat dan nipis menjadi suatu gaya fashion baru orang sekarang. Maka dia termasuk mengikut cara jahiliyah. Juga kita dilarang. Ikut orang Kristian tak boleh, Yahudi tak boleh, jahiliyah tak boleh, dan juga Majusi tak boleh. Semua lain pada Islam kita tak boleh ikut. Pada perkara-perkara yang saya katakan menjejaskan, yang dilaknat oleh Allah SWT. Baik, kita lihat apa kata Abdullah Nasir Unwan. Itu seorang ulama yang meninggal tahun 1987.
Ulama yang terkenal yang selalu patut baca banyak buku-buku dia. Buku-bukunya cukup menarik, antaranya Tarbiyatul Aulad yang paling hebat. Dicetak sampai 40 kali. 40 cetakan. Ini Tarbiyatul Aulad. Antaranya kita Aqabat ala Aqabatud Du'a ataupun halangan-halangan kepada pendakwa. Antara kita Wasailul I'lam, antara kita Al-Qaumiyah. Ini semua buku-buku yang telah diterjemah dalam bahasa Arab. Yang kalau saya jumpa dia nama Abdul Nasir Ulwan, itu selalu patut beli. Dia di antara pemikir Islam dalam bidang pendidikan anak-anak dan bidang pendidikan pendakwa. Abdul Nasir Ulwan kata apa? Dalam bukunya menyebut, pemuda dan pemudi kita dilanda gelombang penyerupaan dan ikutan membabi buta, justru menjadi tanggungjawab terhadap pendidik merawat penyakit ini dengan cara yang terbaik. Tanpa ragu-ragu kan inilah antara dakwah musuh Islam untuk merosakkan kemuliaan umat Islam sendiri. Syekh Dr. Saleh Fauzan yang hari ini masih lagi hidup, umur dia sekitar saya ingat 87 tahun. Sebab dia lahir sekitar tahun 1935. Antara ulama terkenal Saudi, murid kepada Abdul Aziz bin Baz. Dan di Saudi kalau sebut Saleh Fauzan dia power lah. Sampai sekarang di Saudi ni ada beberapa ulama yang kalau sebut nama dia maklum. Ibn Usaimin, Saleh Fauzan, Abdul Jabari, Syekh Abdul Munji, antara Syekh yang dibuat ni Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh. Ini ulama mereka saya kira-kira 20 orang yang popular. Sebut je orang makruf. Bila dicakap je orang pun tunduk, termasuk pemerintah. Antara Syekh Saleh Fauzan, apa kata dia? Dalam kitabnya Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, wanita muslimah harus memelihara rambutnya dan membiarkannya panjang dan haram mencukur atau memotongnya kecuali kerana darurat. Hatta perempuan supaya dia tak menyerupai lelaki, pertama dia jangan botakkan kepala, ia penyerupai lelaki, maka ia haram. Yang kedua, jangan digunting pendek dengan maksud penyerupaan pada lelaki. Adapun kalau digunting pendek kerana pengurusan, bang rambut saya panjang susah lah, abang pun tolak-tolak kena hidung lah rambut ni, saya pun pendek sikit boleh. Saya nak nampak muda, biar abang tengok saya pun muda lagi. Maka ketika itu okey. Ini larangan pada perempuan yang pendekkan rambut dengan tujuan biar nampak macam lelaki, biar dia nampak macam kuat, power. Kerana itu Syekh Saleh Fauzan ke mana dia cuba menyekat benda dia, kata sebaiknya biar rambut panjang, jangan gunting. Sebaiknya mereka darurat sangat. Bila sebut darurat, misal katanya di Masjid Universiti ada undang-undang tertentu tentang rambut. Misal katanya untuk suami dia, kadang-kadang suami tak suka tengok isteri yang rambut panjang. Ada macam tu. Ada pula suami tak suka isteri yang rambut pendek. Sebab itu perempuan sebelum digunting rambut, dia mesti minta izin dengan suami dia. Ia termasuk hak suami. Ini rambut aku, ialah hak kamu, tapi hak suami. Artinya seorang isteri kalau nak pendek rambut, dia nak rebonding rambut, tanya suami, bang saya nak rebonding rambut boleh? Boleh lah, apa pula nak rebonding janggut boleh? Okey boleh. Sekali lah kita kira rebonding.